Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kenikmatan dan masih dipanjangkan umur dan usia kita, dan dapat lagi kita pada kali ini bertemu untuk ulang kaji UPKK dalam subjek akidah bagi tahun 3, yang mana tajuk yang kita akan bincangkan pada kali ini adalah beriman kepada hari kiamat. Okey, beriman kepada hari kiamat. Okey, seterusnya kita tahu beriman kepada hari kiamat ini. Hari kiamat itu dipanggil juga sebagai hari akhirat, hari pembalasan. Itu adalah perkara yang orang kata hari kiamat ini adalah akhir bagi dunia ini. Apa kesudahan bagi dunia ini? Okey, pengertian. Hari kiamat ialah meyakini bahawa akan berlaku kemusnahan ke atas alam ketika sangkakala ditiup oleh malaikat Israfil. Dan apabila sangkakala ditiup kali kedua, manusia dan jin akan dibangkitkan semula untuk dihisap segala amalan mereka sebelum ditempatkan di syurga atau neraka. Okay, kita kena yakin bahawasanya satu hari nanti alam ini, maksudnya semua langit, bumi, planet-planet yang lain, semuanya akan musnah apabila ditiup sangkakala yang pertama oleh malaikat Israfil. Okay, kita belajar dalam bab malaikat Israfil ni kerja dia adalah meniup sangkakala yang menandakan pengakhiran bagi dunia ini. Ditiup kali pertama, semua alam ini akan hancur. Dan apabila sangkakala yang kedua ditiup, manusia, jin, semuanya akan dibangkitkan semula untuk dihisap ataupun untuk dikira ataupun untuk ditimbang amalan mereka sebelum ditempatkan di syurga ataupun neraka. Kalau berat timbangan amalan yang baik, maka akan ditempatkan di syurga. Kalau berat amalan kejahatan ataupun dosa dia berat daripada pahala, maka nerakalah kesudahannya. Okey. Seterusnya berkaitan dengan hari kiamat. Okey, hari kiamat adalah hari akhir bagi alam ini. Okey, pada hari itu makhluk dan alam ini hancur lebur dan musnah dalam sekelip mata. Sekelip mata je semuanya musnah. Okay, tiada sesiapa yang mengetahui bilakah hari kiamat akan berlaku kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, hari kiamat ni tak ada siapa yang tahu bila terjadinya, pada tahun berapa. Tak ada siapa pun yang tahu. Itu semua dalam ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, dalam pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita manusia tak tahu pun bila akan berlaku. Usahkan kata hari kiamat, tapi kematian kita pun kita tak tahu bila. Okey, seterusnya, hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib. Okey, hukum beriman kepada hari kiamat adalah wajib dan ianya termasuk dalam rukun iman. Cuba baca balik rukun iman. Ada ke tak beriman kepada hari kiamat? Okey, mesti ada. So, wajib kita beriman kepada hari kiamat. Wajib kita percaya bahawa hari kiamat ini akan berlaku. Okey. Seterusnya, dalil nakli. Dalil nakli berkaitan dengan hari kiamat. Okey. Dalil nakli hari kiamat ni adalah disebut dalam surah Al-Zalzalah. Okey, iaitu Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Iza zulzilatil ardu zilzalaha, apabila bumi digegarkan dengan gegaran yang sedahsyat-dahsyatnya. Okey, wa akhrajatil ardu athqalaha, serta bumi itu mengeluarkan segala isinya.
Wa qala al-insanu ma laha, dan berkatalah manusia dengan perasaan gerun apa yang sudah terjadi kepada bumi. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, pada hari itu bumi pun menceritakan khabar beritanya. Bi anna rabbaka auha laha, bahawa Tuhanmu telah memerintahnya berlaku demikian. Bi anna rabbaka auha laha yauma idzin yasdurun nasu ashtatan liyurau a'malahum. Okey, pada hari itu manusia akan keluar berselerak dari kubur masing-masing untuk diperlihatkan kepada mereka balasan amal-amal mereka. Faman ya'mal mithqala zarratin khairan yarah, maka sesiapa yang berbuat kebaikan sebesar zarah pasti akan dilihatnya dalam surat amalannya. Wa man ya'mal mithqala zarratin syarran yarah, dan sesiapa yang berbuat kejahatan seberat zarah pasti akan dilihatnya dalam surat amalannya. Okey, dalam ayat ini, dalam surah Al-Zalzalah ni, Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan kepada kita apabila berlakunya kiamat tu, bumi ini digoncang dengan goncangan yang sangat dahsyat, yang sangat menggerunkan. Dan pada masa tu manusia pun terpinga-pinga, tertanya-tanya, apa yang dah jadi ni, kan? Okey, lepas tu bumi pun cakap, inilah Tuhan yang memerintahkan aku jadi macam ni. Berlakunya gegaran, berlakunya gempa bumi sana sini. Okey, pada hari itu manusia keluar berselerak daripada kubur masing-masing. Orang yang hidup akan mati, dan orang yang telah mati berselerak keluar daripada kubur masing-masing untuk menuju ke padang mahsyar. Okey. Dan pada hari itu juga akan diperlihatkan segala amalan yang manusia lakukan, sama ada baik ataupun perbuatan yang jahat. Okey, sesiapa yang berbuat kebaikan, walau sekecil-kecil kebaikan, kita akan tengok di akhirat nanti. Dan siapa yang buat kejahatan, sekecil-kecil dosa sekalipun, tetap akan diperlihatkan di akhirat nanti. Okey, itu dalil nakli, dalil yang ada ataupun dalil berkaitan dengan hari kiamat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Okey, seterusnya tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, tanda-tanda kecil hari kiamat antaranya ialah tanda-tanda kecil ni dia banyaklah, tapi antaranya kita sebutkan kat sini iaitu zina dan bunuh bermaharajalela. Banyaknya berlaku zina dan kes bunuh. Okey, pemimpin terdiri daripada orang yang jahil. Okey, pemimpin terdiri daripada orang yang jahil. Orang yang tak layak jadi pemimpin pun akan jadi pemimpin. Kemudian orang yang hina dihormati. Orang yang hina makin ramai dihormati. Okey. Kemudian ramai orang soleh yang meninggal dunia. Orang yang soleh, orang yang hebat-hebat dalam pengetahuan agama Allah Subhanahu Wa Taala, ramai yang meninggal dunia. Bila ramainya orang yang soleh ataupun kita kata ulama-ulama yang meninggal dunia, maka ilmu Allah ni akan menjadi kuranglah dengan kurangnya ulama-ulama. Kemudian fitnah berleluasa, banyak berlakunya fitnah. Itu juga antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Okey, seterusnya bermewah-mewah dalam mendirikan masjid. Kemudian orang yang menuntut ilmu kerana kedudukan. Menuntut ilmu kerana kedudukan. Ramai orang yang menuntut ilmu mungkin kerana nak exam sahaja. Mungkin kerana nak kerja best. Okey. Kemudian silaturahim terputus. Okey, itu antara tanda-tanda kecil hari kiamat. Fikir-fikirkan sama ada ianya telah terjadi di zaman kita sekarang ataupun tidak. Sama-samalah kita fikirkan. Okey, seterusnya tanda-tanda besar hari kiamat. Okey, tanda-tanda besar bila dekatnya berlaku kiamat nanti akan munculnya asap tebal. Okey, kemudian munculnya Imam Mahdi.
Selepas tu munculnya Dajjal. Okey, lepas Dajjal muncul, orang yang akan bunuh Dajjal turunnya Nabi Isa. Kemudian keluar Ya'juj dan Ma'juj. Dabbatul Ard muncul dari perut bumi. Dabbatul Ard ni sejenis binatang, okey, yang binatang perosak. Kemudian matahari terbit di sebelah barat. Selepas itu asap tebal dari timur dan barat. Selepas semua perkara ni terjadi, lepas tu akan berlakulah kegoncangan yang kita baca dalam surah Al-Zalzalah tadi. Okey. Seterusnya, sebab-sebab berlakunya kiamat. Kenapa berlakunya kiamat? Okey, ianya nak menandakan bahawasanya alam ini tidak kekal dan akan musnah. Yang kekal hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Okay? Alam ini ataupun langit bumi ini yang kita nampak sekarang ni akan musnah suatu hari nanti. Kemudian yang kedua, sebab berlakunya kiamat adalah untuk menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kadang-kadang masa zaman sekarang ni kita tengok orang yang buat dosa pun macam tak ada apa-apa pun, Allah tak balas pun. Sebab itulah Allah jadikan hari kiamat ini untuk menunjukkan keadilan dia. Buat jahat akan dapat balasan yang setimpal dengan kejahatan, dan buat baik ataupun berbuat pahala akan dapat yang setimpal dengan pahala yang kita lakukan. Okey. Kemudian pembalasan di dalam dunia ini terbatas. Okey, pembalasan di dunia ini terbatas, tapi pembalasan di akhirat itu adalah yang kekal. Okey, kemudian menunjukkan kebesaran Allah dan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Hari kiamat tu terjadi kerana nak tunjukkan maha besarnya dan maha kuasanya Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, seterusnya, hidup di dunia hanya sementara sahaja, di akhirat yang kekal abadi. Itulah sebab-sebab berlakunya hari kiamat. Okey. Kemudian kita tengok kepada nama-nama hari kiamat. Okey, hari kiamat ni dia banyak nama dia. Dan di antaranya adalah yang kita selalu sebut Yaumul Akhirah, iaitu hari akhir dunia. Kemudian kita sebut juga hari kiamat ni sebagai Yaumul Hisab, hari perhitungan, hari timbangan. Okey, kemudian Yaumus Sa'ah, hari masa. Kemudian Yaumul Ghashiyah, hari huru-hara. Yaumul Hasyri, hari perhimpunan. Yaumul Waqi'ah, hari kejadian. Yaumul Ba'thi, hari kebangkitan. Yaumul Zalzalah, hari kegoncangan. Yaumul Jaza, hari pembalasan. Dan Yaumul Qari'ah, hari keributan. Dan ini semua adalah nama-nama bagi hari kiamat. Dia sama makna. Okey. Menjurus kepada nama-nama ni adalah maksud dia satu je. Hari kiamat itulah. Nak sebut hari Yaumul Hisab ke, Yaumus Sa'ah ke. Okey. Seterusnya, peringkat hari kiamat. Okey. Hari kiamat ni dia ada dua peringkat, iaitu ada peringkat yang pertama dan peringkat yang kedua. Yang mana peringkat yang pertama ni sangkakala ditiup, hancur seluruh makhluk, alam ini dan seisinya, seisi alam ini, makhluk semua benda lah akan hancur, dan seluruh alam ini akan hancur. Itu peringkat yang pertama. Peringkat yang kedua, sangkakala kedua ditiup, dibangkitkan semua makhluk untuk dihitung amalan mereka di padang mahsyar sebelum diletakkan di syurga ataupun neraka. Itulah peringkat-peringkat hari kiamat. Okey. Dan kemudian, tujuan beriman dengan hari kiamat. Apa tujuan kita beriman dengan hari kiamat? Yang pertama, memperjelaskan tujuan hidup manusia di dunia. Okey. Tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita tahu akan berlakunya hari kiamat.
Okey, sebagai bukti meyakini kekuasaan Allah. Kemudian membuktikan janji Allah itu benar. Bukan sekadar orang kata cakap kosong ke Allah. Apabila dia berjanji, mesti janji dia itu benar. Dan janji Allah berkaitan dengan hari kiamat akan berlaku bila tak tahu. Dan kita wajib beriman ianya akan berlaku. Okey, dan lagi tujuan dia adalah memberitahu keadilan Allah akan berlaku ke atas setiap amalan manusia di dunia ini. Okey, seterusnya hikmah beriman dengan hari kiamat. Antara hikmah beriman dengan hari kiamat ialah berusaha melakukan amalan soleh. Bila kita yakin yang hari kiamat akan berlaku, kita akan terus berusaha melakukan amalan yang soleh supaya kita sejahtera di akhirat. Bila kita beramal dengan amalan soleh, bukan sahaja di akhirat, di dunia dah selamat, di akhirat pun selamat. Okey, menjadikan seseorang mempunyai iman yang teguh. Bila kita beriman dengan hari kiamat ni, iman kita akan teguh. Kita percaya janji Allah itu pasti. Hari kiamat itu pasti. Okey. Kemudian taat melakukan perintah Allah. Kita pun kalau nak solat betul-betul, nak puasa betul-betul, kita akan taat melakukan perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, peringatan kepada manusia supaya meninggalkan dosa. Kita nak buat dosa, kita kena ingat, satu hari nanti aku ni akan dihitung, aku ni akan ditimbang amalan aku. Adanya syurga dan neraka. So, ianya menjadi peringatan kepada manusia supaya meninggalkan dosa. Okey, itu sahaja untuk tajuk beriman kepada hari kiamat. Semoga dengan video ini dapat membantu untuk mengulang kaji, khususnya untuk ulang kaji UPKK dan bagi ulang kaji juga untuk pelajaran tahun 3 dalam subjek akidah. Dan semoga ianya memberi manfaat untuk kita semua sebagai peringatan. Dan sekali lagi diingatkan, kita wajib beriman dengan hari kiamat. Dan hari kiamat itu janji Allah yang pasti, suatu hari nanti dia akan terjadi. Okey, itu saja. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita jumpa lagi di video yang akan datang.